Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And very good morning. Okay, today we go to new chapter 7. Okay, so we have another two chapter 7, chapter 8. Okay, but your test will cover chapter 1 until 6 only. Okay, so chapter 7 is about foreign exchange market, ataupun in Malay we call it pasaran tukaran asing. Okay, pasaran tukaran asing ni dia kalau macam bursa Malaysia, dia dalam Malaysia kan. Kalau you pernah dengar bursa Malaysia, then forex dia more kepada currency. Okay, you buy sell currency asing. So kalau foreign exchange market, for example macam gold kan, gold, then oil, crude palm oil, okay, then silver, and then dia ada apa, timah kan, begitu, okay, then bronze, okay, gangsa, okay, this is part of foreign exchange product, okay. So under foreign exchange market, okay, kita tengok cerita online, study of international monetary system, the overview of foreign exchange market, role of central bank in foreign exchange markets. Ni kalau you buka website Bank Negara Malaysia, dia ada, okay. Determinant of foreign exchange rate, foreign exchange risk measure to overcome the risk, spot and forward market calculation, and conversion of foreign currency. Okay. Then history of international monetary system. Okay, actually dia start dengan gold standard lah. Okay. Okay, actually every country dia ada, biasanya dia ada simpan gold as dia punya reserve. Okay. Okay, dia ada, then dia ada Bretton Woods Agreement. Okay, nanti kita tengok satu-satu. Smithsonian Agreement, Jamaican Agreement, European Monetary System (EMS), and fixed floating rates. Okay, ni dunia evaluation lah. Okay, dia start dengan pre lah. Pre ni maksudnya zaman sebelum World War II kan. Kalau you tengok pre 1940 kan, 1914 ni tak silap sebelum Perang Dunia Kedua. Okay, dia start dengan barter trade. Tahu kan barter trade? Maksudnya tukar barang dengan barang. Okay, kalau you ingat, you belajar sejarah dunia kan, okay, Amerika pernah tukar apa, gold dengan petroleum, okay, dengan Brazil, okay. Ataupun Malaysia tukar padi dengan petrol. Malaysia kaya dengan petrol, tukar padi dengan Thailand. Thailand banyak beras kan, banyak padi. Itu contoh barter trade. Okay, I think sekarang pun dia ada mengamalkan, tapi kena value kena sama lah. Okay, kalau nak tukar padi dengan petroleum tu, let's say padi tu, let's say nilai padi 5 juta, so tukar dengan petroleum 5 juta lah. Tak boleh lah nilai padi 5 juta tukar dengan petroleum 4 juta, 4.8 juta, tak boleh. Dia kena same what we call same value. Okay, then after 1940 to 1918, okay, dia gold standard. Ni gold standard, maksudnya seluruh dunia dia standard kan 1 gram berapa. Okay, kalau dulu murah 1 gram RM30, RM15, but now 1 gram dah berapa? I think more than, nak dekat 200, betul lah. Okay, now 1 gram nak dekat 200. 1 gram emas, okay, nak dekat 200 lebih. Kalau you tengok lah dunia, dia punya current market price of gold. Okay, then gold standard ni maksudnya setiap negara dia akan sama lah nilai dia. Okay, tak adalah kalau macam dekat Malaysia 1 gram gold, let's say kita ambil contoh $50 lah contoh. Okay, sebab $1 RM4 kan, so kita assume 1 gram 200. Okay, so kalau kat Malaysia 1 gram gold $50, so dekat apa, UK pun 1 gold kena $50. Nanti dia convert lah. Kalau UK guna pound sterling, dia convert ke dollar sebab dia nak standardize kan. Okay, maksudnya kalau you ada emas, okay, you nak jual emas you dekat customer dekat Amerika, atau customer dekat Spain, customer dekat Germany kan, so you kena standardize kan guna apa, America dollar, US dollar kan, sebab US dollar is part of international currency kan. Okay, then World War I, II, call it off gold standard. Ni bila berlaku Perang Dunia Pertama, Kedua. Okay, orang dah
tak ada duit nak beli emas lah. Okey, orang banyak apa cari duit untuk beli makanan kan, ialah perang. Okey, begitu juga macam now COVID-19 ni pun. Okey, kalau krisis COVID-19 pun sama juga, bila orang dah tak ada duit terpaksa jual emas kan, jual emas nak dapatkan cash untuk beli makanan. Okey, tapi COVID ni bukan perang, dia more to virus lah, virus punya jangkitan kan, so the effect kat ekonomi. Okay, so the College of Gold Standard ni because of World War One, okay, World War One, and then political changes, okay, then indebtedness increase, okay, so lower demand bila berlakunya peperangan, so the demand for people to go out and buy gold are low. Okay, so macam nak kaitkan dengan COVID tadi, ialah kalau bila COVID kerajaan kenakan apa PKP kan. Okay, when government implement PKP, people cannot go outside, cannot buy gold. Okay, so the transaction of buy and selling gold are lower. So that's why the College of Gold Standard ni because of World War One and World War Two. Okay, despite political indebtedness, political instability. For example, kalau macam sekarang perang dagang antara China and America kan. Okay, so bila berlaku perang dagang antara China dan America, ia akan efek proses jual beli emas. Okay, di antara negara mereka, maybe harga emas akan jatuh jika perang dagang Amerika China ni tidak berhenti. Okay, then Bretton Woods Conference. Okay, conference ni diadakan in 1944 dan dihadiri oleh 44 countries. Okay, dia diadakan di di Bretton Woods lah, New Hampshire, Amerika. Okay, dalam conference ni mengatakan Amerika nak jadikan gold ni as a value of US dollar currency. Maksudnya kalau what we call 1 gram 4 ringgit contohnya lah, so $1 tu 4 ringgit. Maksudnya dia nak jadikan gold tu sebagai value. Okay, ataupun 1 gram $8. So $8 tu lah akan jadi $8 tu akan jadi currency value untuk semua 44 negara. Okay, ataupun Amerika nak jadikan 1 gram tu equal $1 atau 1 gram equal $5 pun boleh juga. Okay, so maksudnya in this conference, America want state gold as the currency value of US dollar. Okay, so fixed party for gold and USD. And then late 1960 confident crisis of US dollar. Okay, ni maybe this krisis ni bila kejatuhan lah. Okay, kejatuhan US dollar pun sama juga. Okay, political instability. Okay, peperangan pun ada juga ni, perang dunia kedua baru berakhir, dan ekonomi tak stable. Okay, dan 1971 College of Bretton. Bretton ni maksudnya Bretton sistem dah tak digunakan. Okay, okay, then bawa tu on 1985. Okay, Plaza Accord ni dia adalah macam joint agreement lah. Okay, joint agreement ni dia ada design pada 22nd September. Okay, 22nd September 1985 at the Plaza lah, Plaza Hotel in New York. So Plaza Hotel ni antara hotel yang famous lah dekat New York tu kalau you tengok. Okay, so this agreement is signed between G5 country. Okay, iaitu France, West Germany, Japan, United States and United Kingdom. Maksudnya G5 ni negara maju lah. Okay, but now negara maju dah banyak dah. Now dia dah tambah China kan. Dulu G5 ni negara maju 5 je. That's what they call G5. Okay, then tujuan dia sign agreement ni to depreciate the US dollar in relation to the Japanese yen and German Dutch mark by intervening in
currency market, maksudnya untuk dia depreciate lah, ataupun kita boleh katakan untuk kawal lah. Okey, maksudnya ialah kalau Amerika industri dia terlalu berkembang, okey, ekonomi terlalu berkembang, so currency Amerika akan lagi tinggi daripada currency yen, pound kan. Ini G5 country kan, kalau UK dia guna pound, Japan dia guna yen. So Plaza Accord ni tujuan dia adalah untuk dia depreciate US dollar, maksudnya dia nak control lah supaya US dollar tu tak terlalu tinggi, okay, compare to yen, pound sterling. Jerman guna Dutch yen, okay, Dutch, and then apa lagi, and France, okay, France now dia guna euro, okay. So to bring down high USD lah. Then Lova Agreement 1987, okay, the Lova Agreement accordingly formally the statement of the G6, okay, Prime Minister and General Central Bank was an agreement signed on February 22nd, okay. Maksudnya Lova Agreement ni ditentangkan pada Februari 22 Februari 1987, okay, di Paris, dan bertujuan untuk stabilize the international currency. Maksudnya Lova Agreement ni ditentangkan pada 1987 untuk stable international currency, okay. Maksud nak pastikan currency G6 ni apa currency negara maju ni tak terlalu beza sangat, okey. So tak naklah satu US dollar RM4 kan, bila tiba 1 yen jadi 80 sen, 70 sen. So beza jauh kan yen dengan dolar, atau 1 dolar RM4, bila tiba 1 pound RM8. So untuk stable kan, so maksudnya untuk memastikan currency negara-negara maju ni G5 ni tak terlalu berbeza. Okey, tu Lova Agreements, okey. Then to date manage floating system lah. Now the manage floating system, guna sistem apungan kan, okey. And then on December 1971, okay, US announced Smithsonian Agreements. Okay, in Smithsonian Agreements, the new standard of currency been announced. Okay, maksudnya pada tahun 1971, Amerika dia memperkenalkan Smithsonian Agreement, di mana currency US dollar akan diperkenalkan. Okay, then this value of currency are based on industrialization. Maksudnya based on industry. Maksudnya based on ekonomi jugalah. So kalau maksudnya industri lagi berkembang, lagi tinggilah US dollar punya currency. So kalau US industri dia jatuh, okay, industri Amerika jatuh, so currency dollar pun jatuh. Okay, so chapter 7 ni banyak history lah okay, you don't worry. Biasanya kalau soalan final dia tak tanya pasal history sangat, dia tanya pasal factor. Okay, factor of currency, go ups, increase, decrease, okay, faktor yang menyebabkan currency fluctuated, okay. Okay, dan panjang lagi cerita dunia evaluation ni, okay. Then member EEC country fixed currency bands ni on 1972, then further devaluation of USD 1973, okay. Then 1979 to 1980 chronic weakness of USD, okay. So bila chronic weakness of USD ni mata wang USD jatuh lah, okay. Pada tahun ni pun ekonomi jatuh because of unemployment. Kalau you tengok, you Google lah, you search kat Google, mesti you nampak, okay. Dan permintaan export import rendah, okay. Peluang pekerjaan tak ada, okay. Inflation, okay. Inflation tinggi, okay. Now bila COVID-19 ni, okay, dia takut dia ulang balik sejarah, okay. So bila COVID-19 ni takut dia ulang balik sejarah kejatuhan ekonomi lah, okay. Bila ekonomi jatuh pun dia efek US dollar punya value, okay. US dollar punya value, okay. Then US interest rate at high historical high, okay. Ni interest rate
Okay, for example, kalau apa, personal loan kan, kalau you belajar banking operation, kalau personal loan biasanya 3 ke 8% kan, 3 to 8% kan, kalau Indonesia 3 to 8%. But bila dia kata high interest rate, dia boleh jadi 16%, 25%. It's too high. Okay, this interest rate bank charge too high because bank don't have revenue. Okay, bank don't have any revenue. Okay, to expand dia punya operation lah, banking operation kan, nak bayar gaji staff, nak provide apa capital lah, nak sediakan modal untuk peminjam baru nak apply. So bank terpaksa kenakan high interest rate. Ni pun menyebabkan apa, so bila dia kenakan high interest rate, orang tak pinjam. Bila orang tak pinjam pun dia akan effect ekonomi, itulah ekonomi akan down. Okay, okay, then we go to slide number 8. Okay, dia explain satu-satu apa itu gold standard. The gold standard is a monetary system which a region common medium of exchange are paper note that are normally freely convertible into preset fixed quantity of gold lah. Maksudnya the gold standard ini dijadikan gold tu sebagai satu currency. Okay, contohnya nak beli apa, Malaysia jual crude palm oil to India. Okay, dan India bayar gold, okay, dengan nilai gold. Okay, nah contoh kalau satu gram kita ambil, 1 gram apa, 200 okay, 1 gram 200 ringgit for example. Okay, kalau Malaysia hantar 1 juta minyak kelapa sawit tu India, so 1 juta tu bagilah 200 kan. Okay, so India bagilah Malaysia dalam bentuk gold in term of currency paper lah. Okay, the price of gold was fixed as well as the gold contain 1 unit of each country currency. Okay, nah that's why itu beza gold dengan currency. Okay, currency ni dia boleh ubah turun naik everyday, dia harga dia turun naik kan, sell buy kan. Okay, sell rate dengan buy rates dia tiap hari kadang-kadang turun naik. Okay, macam dulu I selalu main forex. Nah, that's why I tengok dekat biasanya table buy rate sebelah kiri, sell rate belah kanan. Tapi I tengok you punya nota, sell rate belah kiri kan, buy rate sebelah kanan. Okay, kalau tengok website bank negara Malaysia pun dia ikut macam apa, buy belah kiri, sell belah kanan. Tapi you punya nota aja lain. Kan kalau you tengok you punya nota dekat dalam file tu, file office file and office folder file tu. Okay, kat belakang tu you punya nota, sales rate belah kiri, buy rate belah kanan. Okay, tapi kalau macam I main forex, dia buy belah kiri, sell belah kanan. Bank negara pun macam tu juga, buy belah kiri, sell belah kanan. Okay, tapi tak apalah. Okay, so okay, kalau I discuss dengan lecturer kata ikut je syllabus, so kita ikutlah sell rate belah kiri, buy belah kanan. Okay, tapi I tengok you punya apa, you punya past year question kan, skema answer dia lain-lain. Ada sesi macam Disember dia belah kiri, sell belah kanan Disember, dan belah Disember 2019, dan set Jun 2019 sell pula belah kiri, buy rate belah kanan kan. Okay, so that's why I pun macam explain kat you pun terbalik kan. Okay, tapi tak apa, itu nanti last kali lah. Okay, last kali bila kita dah habis chapter 8, kita ada masa kita buat revision. Okay, kita buat revision calculation on convert currency. Okay, don't worry lah. Okay, then the relationship of currency using gold as the basis of conversation is known as the mean parity of exchange. Okay, you dah belajar kan apa itu mean parity of exchange. Okay, kalau you mean parity of exchange ni, kalau you belajar dalam ekonomi, dia adalah theory of equilibrium rate of exchange. Maksudnya kat sini, maksudnya rate of exchange between them is determined on the basis of parity of mean ratio between the currency of the two countries. Contohnya kalau Malaysia nak jual emas pada Japan, Japan guna yen, okay, Malaysia guna ringgit. So these two currency, ringgit and yen, apa dia tentukanlah, maksudnya nak 1 yen berapa ringgit, 1 ringgit berapa yen. Okey, itu maksudnya mean parity of exchange. Maksudnya dia ditentukan oleh currency between two country. Dia bukan tentukan oleh dolar, bukan. Dia depend, kita jual emas dekat siapa. Kalau kita jual emas dekat UK,
So currency ditentukan antara ringgit dengan pound sterling. Kalau kita jual emas dekat Indonesia, currency ditentukan oleh rupiah kan. But now emas paling banyak tak silap I dekat China kot. Okay, China banyak lombong emas dengan Venezuela. Okay, kat situ banyak lombong emas. That's why kalau sana emas murah. Okay, dia senang je kalau kat mana negara mana yang paling banyak lombong emas ni kan, dia dunia emas kat situ lah paling murah. Kalau kat Malaysia ni dah naik. Dulu zaman dulu 1 gram RM100, 1 gram RM100 atau RM80 1 gram emas. Now dah naik 200 ke 220. You boleh tengok orang perempuan tahulah kan. Orang perempuan tahulah, dia pakai emas, dia tahulah 1 gram berapa ringgit emas kan. So dia menaik. Okay, so mean of parity ni maksudnya dia ada theory of equilibrium. Okay, maksudnya titik tengah lah. Maksudnya nak cari nilai tu, nilai emas tu, jual beli emas tu ditentukan oleh two currency lah, two country currency. Maksudnya antara currency pembeli dengan currency penjual. Okay, okay, then the gold standard. Okay, the gold standard is not currently used by any government, having been replaced completely by fiat currency. Okay, contohnya macam Bank Negara Malaysia lah kan. Okay, macam Bank Negara Malaysia government. Okay, dia tak gunakan gold standard. Maksudnya dia gunakan reserve dalam bentuk US dollar kan. Macam dekat Bank Negara kan ada simpan reserve. Okay, reserve untuk yang boleh membiayai 6 bulan pembiayaan kan. Okay, pembiayaan pinjaman. Okay, so maksudnya gold standard ni dia biasanya tak digunakan by any government lah. Sebenarnya kalau macam Malaysia, dia simpan reserve kat Bank Negara. I think yang dekat 300 billion. Okay, 300 billion ataupun 150 billion dollar lah. 150 billion dollar atau nak dekat 400 billion ringgit. Okay, so reserve ni penting. Bila kerajaan tak ada hasil kan, kerajaan tak ada hasil ataupun berlaku kegawatan ekonomi yang teruk kan, aktiviti ekspor import terhenti. Okey, kerajaan tak dapat kutip tax. Okey, dia tak dapat kutip income tax, cukai pelancongan, cukai GST, ekonomi betul-betul teruk. So reserve ni lah dia gunakan untuk membiayai gaji pekerja staff kerajaan lah. Okey, and then membiayai untuk beli makanan untuk rakyat and so on. Okay, then the gold standard is not currently used by any government, having been replaced completely by fiat currency. Okay, actually fiat currency ni adalah fiat currency. You dah belajar ekonomi kan, currency yang dia dikontrol oleh government based on stability lah. Okay, stability of economy. Apa lagi? Okay, stability of unemployment rates. Okay, kalau kat sini kita tengok fiat money is governed issue currency that is not backed by a physical commodity such as gold or silver. Maksudnya fiat money ini adalah currency yang tak ditentukan oleh harga komoditi. Okey, harga komoditi seperti emas, perak, getah, okey, crude palm oil and so on. Dan kemudian nilai fiat money ini ditentukan berdasarkan hubungan supply and demand and the stability of issuing government. Maksudnya bila kita kata supply and demand, dia relate dengan ekonomi. So fiat money ni currency yang ditentukan oleh ekonomi punya condition. Kalau ekonomi lagi bagus, lagi tinggilah currency fiat money. Okey, dia bukan ditentukan oleh gold atau any commodity lah, silver ke. Okey. Okay, then Bretton Woods Agreement lah, dia explain lebih detail lah. Tadi I explain secara kasar. After the Second World War, a system similar to a gold standard was established by the Bretton Woods Agreement. Okay, the Bretton Woods Conference in 1944 established an international fixed exchange rate regime in which currency were pegged to the USD, which was based on the gold standard. Maksudnya currency itu dia bukan sell buy rate. Okay, now dia guna sistem apongan kan, sell dengan buy rate. Dulu masa tahun 1944 currency zaman
sebelum merdeka dulu, okey, currency ditentukan oleh gold standard, based on gold standard. Maksudnya dia tak boleh sesuka hati hari ni naik 10 sen, esok turun 20 sen. Tak boleh. Contohnya macam ni lah. Hari ni RM1, RM4. Hari ni $1, RM4.30 sen. Esok $1, RM4.40 sen. Lusa $1, RM4. Dia turun naik tak boleh. Okey, so dia kena fix lah. Itu gunanya Bretton Woods Agreement. Okey. So Bretton Woods Agreement tu nak pastikan US dollar punya currency ni tak naik terlalu tinggi. Bila dia fix, senang kan export import. Dulu export import semua guna US dollar kan. Kita nak export crude palm oil to India, nak export import susu segar daripada New Zealand, guna US dollar. Kalau US dollar rate tu naik, so dia akan jadi beban lah, betul tak? Dia akan burden negara pengimport lah, buyer lah, customer. Maksudnya rate dia akan sentiasa berubah. So satu beban lah kepada pengimport lah atau buyer. Itu gunanya Bretton Woods Agreement. So dia punya nilai tu ditetapkan. Okey, so dalam masa 1 tahun dia tak berubah. Kalau $1 RM4 lah kan, $1 RM4 lah. So start daripada Januari 2020 sampai Disember 2020 pun RM4 je. So senang kalau kita nak nak beli barang kan, nak import produk dari luar negara, so kita bayar $1 RM4. Tak adalah bulan Januari beli barang $1 RM4, dan bulan Mac beli barang $1 RM4.50. So dia tak fix lah, okey. Dan under the system ini country fix dia exchange rate related to the US dollar. Bukan setakat Amerika je. Okey, negara lain seperti UK kan guna pound sterling, Japan guna yen. Okey. Kalau France guna Swiss. Okey, nanti you check balik lah France. Okey. Tapi now semua dah guna euro kan. Now France, Germany dah guna euro. Okey. Okey, maksudnya dengan adanya Bretton Woods Agreement, bukan setakat Amerika, negara lain pun akan fixkan dia punya exchange rate lah, tak berubah lah. Okey. Then the US promised to fix the price of gold at $35 per ounce. 1 ounce berapa alamak Ni student ni orang perempuan tahu lah, dia pakai emas. Okey. 1 ounce 1 gram 1 gram ke 2 gram? Tak silap 1 ounce 1 gram lah, tak apalah. Okay, then implicitly then all currency pegged to the dollar as also had fixed value in term of gold. Ni pun sama juga. So bila dia Bretton Agreements ni, bukan setakat currency rate dia fix, gold pun dia fix. Okay, kalau 1 gram $35, dia tak boleh hari ni 1 gram $35, esok 1 gram 34.8 atau lusa $34.9, tak boleh. Okey, dia kena fixkan lah. Then setting up a system of rule, institution and procedure to regulate the international monetary system. The planner at Bretton Woods establish the International Monetary Fund. Ni siapa buat IMF? Okey, siapa yang group assignment buat tajuk IMF boleh masukkan ni sebagai you punya background lah. Okey, history of IMF. Okey, and the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, which today is part of World Bank Group. Okey, maksudnya Bretton System ni adalah salah satu sejarah lah dalam menubuhkan IMF. Okey, so IMF ni tabung kewangan antarabangsa. Okey, pun sama, dia tetapkan. Okey, dia punya currency. Okey, tak boleh lah tiap-tiap hari berubah. Okey, biasanya dia review every 3-6 month atau every year lah. Tak adalah every day currency ubah-ubah kan. Nanti macam ni dia nak bagi loan kan, sebab IMF ni tabung kewangan antarabangsa, dia bagi loan pada negara-negara luar. Okey, kalau hari ni $1 RM4, Malaysia nak pinjam 100 juta kan, 100 juta dekat IMF. So 100 juta kali 4, 100 juta dolar kali 4, 400 juta ringgit Malaysia dapat. And then nanti dia nak bayar balik, takkan lagi 2 bulan dia nak bayar balik dah jadi RM4.50 $1 kan. So dah burden, Malaysia burden, dah kena bayar 450 juta. Daripada bayar 400 juta ringgit, dah kena bayar 450 juta ringgit pada IMF. That's why IMF dia fixkan dia punya currency. Okay. Then continue the chief
Feature of the Bretton Woods system were an obligation for each country to adopt monetary policy that maintain the exchange rate of its currency within a fixed value. Sama lah, dia kena maintain dia punya currency. Plus or minus 1% in term of gold and the ability of IMF to bridge temporary imbalance of payment. So dengan ada, maksudnya untuk imbalance, maksudnya nak disebabkan imbalance of payment ni dia perkenalkan Woods Agreement lah, okay, Britain Agreements, okay, nak mengelakkan imbalance of payment, okay. Then in the face of increasing financial strain, the system collapsed in 1971 after the United States unilaterally terminate convertibility of the dollar to gold lah. Ni bila Amerika tarik diri lah, okay. Then Smithsonian Agreement by 1970, United States dollar was greatly overvalued because of the heavily American spending on the Vietnam Wars. The American economy was also coming under serious inflationary pressure. Maksudnya Smithsonian ni pun sama juga Amerika yang start lah, okay. Amerika dia start, okay, dia panggil negara-negara maju, okay, duduk berbincang, okay, macam mana nak overcome this problem, okay. You ingat sejarah Vietnam, sejarah peperangan Vietnam kan, time tu Amerika dia spend banyak bilion, okay. Kalau you ingat sejarah peperangan Vietnam, Amerika dia keluarkan banyak belanja tentera, dunia kereta kebal, dunia artileri dia semua dah, okay. So bila dia dah keluarkan belanja yang banyak, dia menyebabkan Amerika punya currency jatuh, okay, currency dia jatuh, ialah sebab dia terpaksa beli military equipment, okay. Dan bila dia overspending, duit dia jatuh kan, macam Malaysia lah, kalau Malaysia overspending, ringgit akan jatuh, okay. Dan bila dolar dia jatuh, Amerika, ekonomi dia orang pun akan collapse, okay. So ini punca kenapa Smithsonian, okay, Smithsonian Agreement ni ditubuhkan, okay. Then in 1971, okay, President Richard Nixon unilaterally devalued the USD. The government announced suspension of convertibility of dollar into gold and effectively ending the gold standard. So bila dia perkenalkan Smithsonian Agreements, gold standard dia dah hapuskan lah, okay. USA then enter negotiation with the industrialists allied to appreciate their own currency in response to this change. Maksudnya currency dollar ni berubah based on industrialization lah. Maksudnya kalau industri berkembanglah currency dia, atau ekonomi lah, ekonomi naiklah currency dollar. Kalau ekonomi jatuh, industri jatuhlah currency dollar. Ini Smithsonian Agreement. Then the Smithsonian Agreement was signed in December 1971 that ended the fixed exchange rate established at the Bretton Woods. So bila perkenalkan Smithsonian, so Bretton Woods, okay, Bretton Woods Agreement, okay, standard gold standard agreement pun dah tak terpakai, okay. Okay, then still continue under Smithsonian Agreements. They ended, okay, of the system in March 1973 when major currency began to float against each other. Major currency, contoh major currency ni lah dollar, pound sterling, yen, euro, okay. Tapi euro tahun masa ni belum diperkenalkan, okay. Swiss lah, kalau France, Swiss kan, okay, still had against each other as government still had difficulty maintaining the exchange rate within the plus minus 2% band state in the agreement, essentially bringing into effect the floating exchange rate system which determine exchange rate based on the market force of supply and demand. So maksudnya pada tahun 1973, Mac 1973, okay, Smithsonian Agreement ni dah tak terpakai lah sebab ada masalah, okay. Masalah currency tu float, okay, currency utama, okay, major currency adalah dia float antara satu sama lain, okay. So diorang dah tetapkan hanya boleh tambah, meningkat atau menurun sebanyak 2% saja, okay. Maksudnya tak boleh lebih 3-4%, okay, atau 2-3 sena, okay, 2-3 unit kan, macam dalam soalan pasir kan dia ada 10, 17, 18 kan, tu terlalu tinggi. So maksudnya tambah tolak 2-3 unit je lah,
Okey, so tak boleh terlalu currency tu tak boleh terlalu tinggi, lebih 2 unit, tak boleh rendah 2 unit. Okey. And then dia nak perkenalkan floating. Okey, floating system ni based on the supply and demand lah. Supply and demand ni beli jual kan, jual beli lah. Okey, kalau orang banyak jual, orang banyak beli sebab currency tu nak naik, orang banyak jual sebab currency tu nak turun kan. Okey, main forex dulu, okey, biasa main forex, tengok currency tu nak naik je, cepat-cepat beli. Okey, bila beli naiklah currency tu. Okey, kalau hari ni $1 RM4.3, esok $1 RM4.35. Lusa $1 RM4.40. Bila ramai dah beli. Okey, itu maksudnya supply and demand. Tapi kalau esok currency tu orang jangka nak jatuh, cepat-cepat jual. Kan, kalau hari ni RM4.40, esok currency tu dijangka jatuh RM4.35. Lusa dijangka jatuh RM4.20. So cepat-cepat jual. Itu supply and demand. A few currencies such as the British pound had begun the float earlier lah. Maksudnya UK dia tak ikut sangat Amerika. Kalau Amerika dia nak fixkan currency dia plus minus 2%. Tapi UK dia gunakan floating lah, sistem apungan. Okey, sistem apungan ni sistem terbuka lah. Kalau ramai buy that currency, dia akan naik lah. Kalau ramai yang sells that currency, dia akan jatuh. Contohnya ramai beli ringgit kan, ringgit naik lah. Okey, kalau esok ramai jual ringgit nak beli dolar, so dolar pula naik, ringgit jatuh. Tu floating. Okay, then we go to Jamaican Agreement. Okay, this agreement was signed in January 1976. IMF laid down guideline on the management of the floating rate system. Okay, maksudnya dia tukar balik. Okay, kalau sebelum ni floating, okay, bila Jamaican Agreement diadakan pada 1976, dia perkenalkan balik fix kan. Okay, fixed parity rates. Okay, maksudnya fixed parity rates ni fixed rate lah, and replace it by a system of managed float of currency. Maksudnya sistem apungan ditukarkan balik kepada fixed parity rates lah. Fixed parity rates ni macam fixed rate system. Maksudnya dia lock lah. Okey, currency tu dia lock. Currency rate tu dia lock. Tak adalah tiap hari dia turun naik. Okey, dia stable kan dia punya currency. Okey, sebenarnya bagus kalau currency ni fix. Bagus kepada pengimport. Okey, negara pengimport atau customer lah, pembeli. Bila currency ni fix, benefit pada pengimport ialah dia nak bayar kan, dia nak bayar invoice kan. Macam Malaysia lah, send crude palm oil tu Tesco India. So bila Tesco India nak bayar dekat Malaysia tu senang kan, dia bayar based on $1 kan, berapa ringgit. Okay, so Malaysia guna ringgit kan, so dia guna $1 as international currency. So bila dolar tu tak berubah, senang lah Tesco India nak bayar kan. Kalau $1 RM4.30, RM4.30 lah. Kan, tak adalah turun naik, tak adalah. Kalau hari ni RM4.30, dan bulan lagi 2 bulan dah jadi RM4.50, dah jadi burden kepada buyer kan. Daripada bayar RM4.30, dan next order crude palm oil sampai kat India dah kena bayar RM4.50 $1. So dia akan burden lah. So under the system, the exchange rate are allowed to float, but the government may intervene in the forex market from time to time if necessary. Dia boleh float juga, tapi government kena kawal lah. Nak apungkan boleh, tapi tak boleh terlalu tinggi. Okey, beza dia. Maybe setakat turun naik dalam 5% okey lah, 5 to 8%. Atau 5 ke 8 point. Okey, dia tak boleh terlalu naik. Contoh hari ini $1 RM4 kan. Esok $1 terus RM4.10. Tinggi kan. So kalau hari ni RM4, esok $1 RM4.2, lusa $1 RM4.3. So government kena control lah. Okay, government will use foreign reserve to buy its own currency or sell its currency to buy more foreign currency for the reserve. Ni macam bank negara Malaysia, dia ada reserve dalam dolar. Okay, sebagai simpanan. Okay, kalau Malaysia through bank negara Malaysia, okay, I think dia ada $150 billion sebagai reserve. Okay, dia kena simpan lah. Jika berlaku kegawatan ekonomi kan, government tak ada hasil, okey, government tak ada hasil dari segi income tax, GST, apa lagi,
apa custom tax duty, so dia boleh gunakan reserve tu, okey, untuk tujuan perbelanjaan dan pembangunan, okey. Okay, then we go to European Monetary System, EMS. Okay, an arrangement established in 1979 under the Jenkins European Commission, where most nations of European Economic Community (EEC) link their currency to prevent large fluctuation related to one another. Okay, European Monetary. Ini sebelum euro. Okay, ini sebelum euro ditubuhkan. Okay, maksudnya semua negara Eropah, okay, bekerjasama lah untuk memastikan dia punya currency tak terlalu tinggi kan. Macam France guna Swift kan, UK guna pound sterling. Okay, pound sterling. So Germany guna Dashen tak silap so currency ni tak terlalu tinggi atau tak terlalu rendah lah. Okay, dia nak standardize kan. Okay, purpose to develop an economic and monetary union among the member of the EEC lah, among the Eropah country lah. Okay, by creating a zone of monetary stability to stabilize the exchange rate among the currency of the member country, untuk nak stabilkan okey, currency negara masing-masing. Ni sebelum euro. Now dah ada euro, okey. Ni sebelum euro diperkenalkan, setiap negara akan kontrol dia punya currency lah supaya tak berubah. Okey, so senanglah kalau apa macam Tesco daripada UK kan. So kalau macam Germany nak beli barang daripada Tesco guna pound sterling kan. Okey, Jerman guna Dutch kan. So bila currency UK dengan Jerman tu tak berubah terlalu tinggi, tak turun tak terlalu rendah atau tak terlalu naik, beza tak tinggi, so senanglah okey proses import export tu berlaku. Okey, so dia tidak membebankan buyer lah atau negara pengimport. Okey, traditional currency called the European Currency Unit, ECU. Okey, ECU ni before euro diperkenalkan, dipanggil ECU lah. So ECU ni diguna pakai di kalangan negara-negara Eropah lah, Germany, France, Spain, apa lagi, Itali kan. So guna satu unit je, tak perlu nak guna dua unit. Okey, satu currency je kan, semua guna satu currency, tak perlu nak 2-3 currency. Okey, untuk activity export import barang lah. Then the basic element of the agreement where the ECU a basket of currency preventing movement above 2.25 or 6% for Italy, around parity in bilateral exchange rates with other member country. Untuk prevent movement above, maksudnya tak boleh lebih 2.25% lah. Okay, maksudnya currency tu tak boleh naik lebih 2.25% dan tak boleh turun lebih daripada 2.25%. Okay, contohnya kalau satu pound 2.25 dolar. So tak boleh naik lebih daripada 2.5. Okey, ataupun tak boleh turun lebih daripada 2 lah. Okey, dan exchange rate mechanism. Okey, ini sebagai mekanisme exchange rate lah. Okey, EMS ni, okey, European Monetary System ni sebagai mechanism of exchange rate lah. Dan extension of European Credit Facility. So dengan adanya EMS ni boleh dijadikan sebagai credit facility tu. Yang credit facility macam overdraft, okey, kan negara nak pinjam negara yang ada masalah floating, okey, dia boleh pinjam duit daripada negara kaya lah, negara macam UK kaya kan, bagi pinjam kepada contoh macam Sweden ataupun negara Eropah yang ekonomi dia down, macam Cyprus. Okey, so as a credit facility lah, sebagai kemudahan pinjaman. Then the European Monetary Corporation Fund, EMCF, created in October 1972 and allocate ECU to member central bank in exchange for gold and US dollar deposit. Maksudnya EMCF ditubuhkan supaya negara-negara Eropah bolehlah untuk jual beli gold lah. Maksudnya aktiviti jual beli gold di kalangan negara Eropah boleh melalui EMCF. Okay. Okay, then we go to slide number 17. Okay, slide 17, fixed exchange rate system. Okay, government are committed to maintain target exchange rate. The exchange rate are allowed to fluctuate only within the narrow boundaries. Maksudnya dia ada boundaries dia ada limit dia.
Macam Malaysia lah, okey. Kalau $1 RM3 tu normal, okey. Tapi bila $1 tu dia jatuh sampai RM4, okey. Yalah, ringgit jatuh, dolar naik lah kan. Government must do something, okey. Maksudnya dia kena, what we call, dia kena stop lah. Okey, dia kena block. Okey, maksudnya dia kena stop that currency, the exchange rates market. Okey. When the rate begin to move too much, government can intervene to maintain it within the boundaries. Okey. Maksudnya bila kadar pertukaran mata wang asing tu kan, dia kalau bergerak terlalu tinggi, maksudnya kalau naik tak apa, jangan turun. Okey, kalau turun means something wrong with economy lah. Okey, kalau biasa $1 RM3 kan, dan tiba-tiba jatuh $1 RM4, government need to intervene lah. Maksudnya government need to control. Okey, dia stop pasaran currency. Okey, dia stop pasaran currency tu, dia stop, and kena do something lah. Macam ni nak come out with economy, nak stablekan balik. Okey, nak come out with economy, nak stabilkan balik. Okey. Contohnya kurangkan import ke banyakkan ekspor. Okey. Beli raw material daripada negara yang murah kan. Macam Malaysia banyak beli raw material daripada China kan. Macam kain, apa lagi, benang kan, kain, benang, kapas, banyak beli daripada China. Kasut kan, banyak import daripada China kan. Baju kan. So itu ataupun Malaysia, okey, jalan apa, buat aktiviti perdagangan dengan negara-negara currency yang lebih rendah, macam India, okey, Pakistan kan. India, Pakistan currency lebih rendah daripada Malaysia. Tu cara dia nak intervene. Cara Malaysia nak intervene. Maybe Malaysia slow import barang daripada Amerika kan. Amerika, UK, sebab Amerika, UK ni mata wang diorang lagi besar daripada Malaysia. Kalau $1 RM4, 1 pound sterling, kalau pound sterling UK kan, 1 pound sterling naik dekat RM7-8. But now dah tinggal RM6 ke RM5 1 pound. Tapi still tinggi. So kalau nak pastikan ringgit tu tak terlalu tinggi, move too high, government kena intervene. Okay, dia kena do something lah. Okay, kurangkan import barang kurangkan beli barang daripada negara-negara macam Amerika, UK lah, untuk dia control, okey, currency ringgit ni. Okey. Then floating exchange rate system. In floating exchange rate system, currency is set by a foreign exchange market lah. Supply and demand for that particular currency related to other currency. Floating exchange rate change freely and are determined by trading in forex market lah. Forex market. Setiap negara ada forex. Malaysia pun ada forex dia. Okay, Amerika, UK pun ada forex. So forex market ni siapa boleh jual beli. Jual beli mata wang. Okay, there are two type of floating exchange rate system. Free float. Each rate is totally determined by the interaction of currency supply and for each other. Dia ada dua type of floating exchange rate. Satu, pasaran terbuka, okey, atau free float system tu pasaran terbuka. So sesiapa boleh beli banyak mana. Hari ni you nak beli dolar kan, contoh hari ni $1 RM3, dolar dah jatuh. So next week $1 dijangka naik RM3.20, RM3.40. Kita beli harga rendah, jual harga tinggi, betul tak? Okey, hari ni $1 RM3, contoh lah. Sekarang $1 dapat RM4 lebih. Contoh kalau hari ni $1 RM3. So minggu depan dijangka naik RM3.20. So kita beli banyak-banyak, tak kisah. Itu free floating. You nak beli $100 ke $500 ke, kalau you banyak duit, you belilah. So next week you jual kan. You jual. Yalah, kita, yalah, hari ni $1 RM3 kita beli, next week kita jual $1 RM3.20. So free floating system ni dia tak ada limit. You boleh beli jual banyak mana. Okay. So free float system lawan dia managed float system. So managed float system ni is market force as well as government intervention in the determination of exchange rate. Means government control. Okay. Maksudnya kalau now $1 RM4.29. $1 equal to RM4.29 tak silap I. So kalau $1 tu jatuh sampai RM4.50, so government kena do something lah. Okay. So maybe dia stop lah. Okay. Dia dah tak jual apa, ringgit dah tak jual ke. Okay, government dia ada power. Okay, government ada kuasa untuk elakkan ringgit dijual beli di pasaran exchange lah. Okay, so
manage float system ni adalah sistem dia berlawan daripada free float system. Okey, so bila satu tahap pada satu limit, okey, duit kita jatuh, government akan stop lah. Okey, dan government perlu ambil action lah. Okey, kurangkan import barang daripada negara Amerika, sebab Amerika UK kan, kurangkan import barang daripada Amerika UK sebab Amerika guna dolar, UK guna pound kan. Ni dua negara ni mata wang dia lagi tinggi daripada Malaysia. Okey, so kalau Malaysia nak naikkan currency, dia kena slow down. Okey, kurangkan. Kalau dia lagi banyak import barang daripada Amerika, UK, nanti currency dia lagi jatuh. Okey, ringgit lagi jatuh. Okey, so maybe Malaysia boleh perbanyakkan aktiviti perdagangan dengan negara yang currency rendah macam India, Pakistan kan. That's why Malaysia banyak jual minyak kelapa sawit kepada Pakistan, India. Diorang tahu Pakistan, India kan mata wang lagi rendah daripada ringgit kan. Sebab dia nak naikkan ringgit currency. Okey. So dia kena intervention lah. Government kena intervene. Okey. Then foreign exchange market is the market in which participants are able to buy, sell, exchange, speculate on currency. Okay, foreign. Okay, tahu kan foreign exchange market, kita panggil dia forex lah. Okay, kalau buy belilah, sell jual. Speculate ni kita sebarkan berita tidak benar, spekulasi kan. Contohnya lah, esok Amerika nak berperang dengan Iraq, padahal Amerika tak berperang pun. Kita pun buat spekulasi, ramai-ramai kan, ramai-ramai share berita tak sahih, kita pun sebarkan berita tak sahih kan, padahal Amerika tak nak pun serang Iraq kan, tapi kita ramai-ramai sebarkan berita Amerika nak serang Iraq esok. So bila Amerika serang Iraq, dolar pun jatuh, betul tak? Dolar jatuh, kita cepat-cepat beli. Tu spekulasi lah contoh. Then foreign exchange market are made up of bank, okay, commercial company, central bank, investment management firm, hedge fund, retail forex broker, and investor. Ni kalau you nak main forex, okay, you pergi macam biasa pergi forex broker lah. Okay, pergi kat broker. Then forex market is considered to be the largest and most efficient financial market in the world due to the liquidation of the currency. So kalau kita nak buy or sell currency, kita pergi pada forex lah. Okay, dekat ni ada dekat Tesco, dekat Aeon, dia ada counter forex. Kita nak tukar duit kan, nak beli dolar ke, nak beli ringgit ke, nak beli pound sterling ke. Okey, kalau dolar tengah jatuh, cepat-cepat beli. Nanti minggu depan, lagi 2 minggu, dolar naik, kita jual lah kan. Beli harga murah, jual harga tinggi kan. Tu sistem dia. Okey, ni role of central bank, issue currency. Ni kita tengok bank negara lah. Contoh central bank in Malaysia, bank negara Malaysia. Okey, issue currency and keep reserve to safeguard the value of currency. Okey, that's why dia kena keep reserve. Okey, dalam macam baru-baru ni bank negara announce dia punya reserve ada 150 bilion dolar kan, ataupun 450 150 dah 4 berapa ataupun nak dekat 600 lah, 600 bilion ringgit. Okey, kita assume $1 4 ringgit. Okey, to promote monetary stability and financial structure, dia kena stabilkan mata wang. Okey, monetary stability ni macam money supply, make sure bank ada macam dia kena cetak duit lah. Okay, make sure Maybank, CIMB punya mesin ATM ada duit. Ni kalau Maybank, CIMB, RHB, Public Bank pergi ATM, duit semua kosong, duit tak ada. So dia kena, itu tanggungjawab bank negara, dia kena cetak lah. Tapi dia nak cetak duit baru ni tak boleh terlalu banyak. Kalau banyak nanti dia akan drop, nilai ringgit tu akan fluctuate akan drop. So dia kena control lah. Okay, to set up fixed exchange rate, ini kalau currency Malaysia dah jatuh sampai RM4.50 $1, so dia kena fixkan, dia kena control lah, okay, supaya dia tak lebih rendah RM4.50. To act as a banker and financial advisor to government, ni sebagai banker lah, government kan, through Ministry of Finance kan, Kementerian Kewangan biasa pinjam bond daripada bank negara lah. Okey, ni sebagai akaun kerajaan lah. Okey, duit kerajaan keluar masuk pun melalui bank negara kan. Kan kerajaan nak pinjam bond pun daripada
bank negara. Tapi kerajaan kena bayar balik lah. Kerajaan kutip GST, kutip income tax daripada rakyat. Okey, corporate tax kan. Corporate tax semua, tourism tax, cukai hotel, cukai pelancongan semua kutip, bayarlah balik dekat bank negara. Okey. Financial advisor ni nasihat lah. Okey, kalau macam government nak buat projek besar-besar kat luar negara, so bank negara akan advise. Okey, contoh Proton nak buka kilang baru dekat Singapura. Kat Singapura tak ada lagi kilang Proton, yang ada warehouse je. Okey, contoh Proton nak buka kilang baru kat Singapura. Singapura kan banyak pelabuhan. So kalau kos dia tinggi sangat, bank negara kena advise government. Boleh ke tak bukaan. Dia depend pada kedudukan kewangan kerajaan. Okey, kalau kedudukan kewangan kerajaan kukuh, bank negara akan advise yes lah. Kalau tak kukuh, bank negara said no lah. Stop dulu lah, sebab now ekonomi pun tengah terukkan dengan krisis COVID-19 lagi. Okey. Okay, then determinant of foreign exchange rate is a rate at which one currency can be exchange for another. Ini kita panggil foreign exchange. Kan kita nak exchange $1 kepada RM. So dollar to RM. The value of another country currency compared to that of your own. Contohnya kita comparekan $1 RM4. Itu maksud foreign exchange. Maksudnya foreign exchange ni maksudnya kadar pertukaran, okey, satu currency kepada currency yang lain. Okey, contohnya nak tukar $1 kepada RM1, berapa? Okey, so the value of another country, maksudnya kalau nak tukar $1 ke ringgit, so $1 RM4. Itu maksudnya the value of another country. Okey, senanglah. Okay, then fixed and floating rates. Okay, fixed rate, fixed off pegging lah, atau peg rate is rate that government central bank set and maintain as the official exchange rate. Set price will be determined against a major world currency such as USD, Euro, or Yen. Central bank buys and sells its own currency on forex market in return for the currency to which is pegged in order to maintain local exchange rate. Biasa fixed rate ni bank negara lah ada power. Kita tak ada power. Kita kan macam I main forex kan, beli kan, hari ni beli dolar sebab dolar tengah jatuh, esok atau minggu depan dolar naik, I jual. Tu bukan fixed rate ni, biasanya bank negara lah yang punya power lah. Okey, bank negara ada kuasa untuk tetapkan kadar tukaran wang tu supaya dia tidak terlalu jatuh. Okey, then floating rates, lawan dia ni macam sama je nota slide yang lepas-lepas, tak apa. So floating rate is rate that are determined by the private market through supply and demand. Ini macam main forex lah. Floating rate ni pasaran terbuka lah. Kadar, okay, dia boleh naik, turun based on demand and supply lah. If demand for a currency is low, its value will decrease, thus making import goods more expensive and stimulating demand for local goods and service. If demand for currency is low, its value will decrease, thus making import goods more expensive. Ni contohnya macam yalah, macam Malaysia jual crude palm oil to India kan, India guna rupi kan. So kalau rupi jatuh, so dia akan menjadi beban lah. Okay, more expensive, menjadi kepada India nak bayar balik dekat Malaysia crude palm oil tu. Okay, that's why rupi India tak boleh jatuh. Kalau rupi India jatuh, dan dia nak convert ke dolar, dolar then convert ke RM, okay, so akan jadi expensive lah kepada India. Okay, so floating exchange rate is constantly changing lah. So dia berubah. Okay, you buka website Bank Negara Malaysia. Okay, hari-hari dia berubah. Okay, constantly exchange kan, exchange is constantly changing. Constantly. Okay, dia tak tetap. Okay, floating rate ni dia tak tetap. Hari-hari share rate, buy rate dia turun naik kan, dia tak ada tetap lah. Okay, dia sentiasa bergerak. Okay, dan spot rate and forward rate. Spot rate ni kita jual beli currency pada hari yang sama lah. Okay, rate of exchange and which foreign currency is bought and sold with delivery and settlement to be complete on the spot or on the same day. Okay, for example, pagi ni, okay, this morning, okay, RM1 dibuka, okay, RM1 bersama dengan $1 bersama dengan RM4. Okay, RM4. Then
petang dijangka akan jadi RM4.50. So kita beli dolar murah, kita jual dolar tinggi. So maksudnya kita beli pagi, kita jual petang. Biasanya dia 9 pagi sampai 5 petang. Okey. Okey. Ataupun kalau you nak beli euro, euro biasa malam kan dia aktif kan. Ni siapa pernah main forex lah. Okey, siapa yang pernah main forex? Okey. Okey, dia beli petang pukul 3 euro start aktif, dan malam tu pukul 11 sebelum pukul 12 malam dia jual. So spot rate ni kita buy or sell on the same day. Okey. Okey, so pukul 3 petang dia beli euro, pukul 11.50 malam dia jual. So dia bila pasaran euro dia start aktif pukul 3 kan, 3 petang. Okey, let's say 1 euro RM5, and then malam tu dia naik. So dia belilah euro harga murah dia, malam tu dia naik 1 euro tu dah jadi RM5.25. And dia belilah banyak-banyak. Okey. So dia beli RM1.50, malam tu pukul 11.50 malam dia jual 1 euro RM5.20. So dia dapat untung 20 sen kan setiap unit dia beli. So spot rate ni dia buy or sell currency on the same day. Kalau lawan dia forward lah. Okey. Rate of exchange that quote at present for the purchase or sale of state amount of foreign currency at a specific time in the future. Contohnya hari ni dia beli, lepas 3-4 bulan atau lepas 2-3 minggu atau bulan dia jual. Okey. Macam ni sekarang waktu COVID-19 ni, now waktu paling sesuai beli dolar. Okey. Now dolar tengah jatuh kan disebabkan COVID-19. Pound sterling pun tengah jatuh. Okey, beli. Nanti bila ekonomi diorang dah meningkat, kita jual balik. So kita dapat untung lah. Beli harga rendah, jual harga tinggi kan. Sekarang ramai investor atau broker dia beli euro lah, euro, pound sterling. Negara yang efek lah, negara-negara yang terjejas teruk akibat COVID-19, mata wang diorang jatuh. Okey, dia beli harga rendah. Nanti bila ekonomi diorang dah stabil, lepas 3-6 bulan diorang jual. So bukannya on the same day. So forward rate ni dia lawan dengan spot rate lah. Dia beli hari ni, lepas 2-3 bulan lah. Kadang-kadang lepas 6 bulan baru dijual. Bila tengok dah naik kan, kadar okey, dia punya graph tu kan, dia punya mata wang dah naik, baru dijual. The rate is established at the time the contract is agreed on, but payment and deliver are not required until maturity lah. Then forward rate can be quoted at premium or discount. So kalau premium tu charge lah. Okey, discount tu lagi rendah. Okey, forward rate contohnya hari ni $1 RM4. Esok esok $1 RM4.20. So 20 sen tu premium. Kalau discount hari ni $1 RM4, esok $1 RM3.8. So itu kita panggil discount. Okey. Okey, fixed forward contract. Okey, fixed rate is agreed for settlement to take place. Okay, certain on the exact amount of foreign currency received or payment as well as the actual date of deliver. Ni fixed forward contract. Ni fixed date is agreed. Contohnya lah, ni macam soalan pasir lah. Okay, on 1st June sign contract kan. Okay, on 1st June Saji sign contract hantar crude palm oil to India kan, Saji daripada Malaysia. Okay, and they start, let's say on 1st June $1 RM4 contohnya. Let's say kita guna nilai dolar lah. Okey, mata wang dolar untuk buat bisnes dengan India. Okey. Dan bila kontrak tu kata 1 Jun tu start bayar, so kita ambil RM4 tu sebagai dunia currency rate sampai dia bayar. Okey. Okey, fixed forward contract ni dia punya value tu tak berubah. Okey, kalau start sign 1 Jun sign contract, Malaysia sign contract dengan India untuk Malaysia hantar crude palm oil to India. Let's say 1 Jun $1 RM4. So RM4 tu akan kekal sampailah India bayar. Okey, India bayar duit. Okey, India bayarlah dekat Malaysia. Tu fix. Okey. The option forward contract specific period of time is agreed upon and settlement must take place during that period. Required to indicate any two date within which either buy or sell the foreign currency to the bank. Okay. Okay.
Option forward contract tu dia specify period of time is agreed upon, settlement must take place during the period. Maksudnya option forward contract tu dia bagi pilihan, okey, 2 tarikh, sama ada nak bayar sebulan atau 2 bulan, nak bayar on time, sebulan selepas kontrak, okey, 2 bulan lepas kontrak. Tu option, okey. Tu option forward contract. Kalau fix tu dia kena bayar on the exact, okey, exact date dengan exact currency lah, okey. Tu fix. Kalau option dia ada pilihan nak bayar sekali kan, macam 50% bayar pada tarikh perjanjian design, lagi 25% dia bayar sebulan lepas perjanjian sign, lagi 25% dia bayar 3 bulan lepas sign agreement. Tu option. Kalau fix dia kena bayar sekaligus, okey. Okey, then transaction and code, okey, direct code dia direct lah, okey, maksudnya local, macam kita local RM kan, kita nak beli foreign America kan, foreign currency dollar, okey, dolar adalah foreign currency. So example $1 RM2.50, tu direct code. Kalau indirect code dia berlawan pula, okey, in term of unit of local currency, in term of the foreign currency. Ni RM1.40, apa, $0.4, okey, 40 sen. Itu indirect code, okey. Selling direct bank will sell lah. Ni kata buy dengan sell rate table tu dia berubah, okey. Dekat pasir question punya skema tu dia berubah, ada set buy rate belah kiri, ada set buy rate sebelah kanan, okey. Yang I explain kat you tu based on pasir question answer lah, skema answer. I takut skema answer dia tu ada error atau berubah-ubah skema answer dia tu, okey. Jawapan pasir yang I discuss dengan you, tu betul, memang betul. Itu apa yang I dapat daripada skema jawapan. I takut apa dia punya tu, dia punya label, dia labelkan dia punya table buy dengan rate tu, buy dengan sell rate tu sekejap belah kiri, sekejap belah kanan, okey. Tapi nota, I tengok nota dalam file folder you tu, belah belakang dia sell belah kiri kan, buy belah kanan. Tapi tak apalah, kita tengok nota lah, tak apa. Tapi I discuss dengan lecturer dulu lah macam ni. Sebab I nak habiskan syllabus, kita lagi 2 chapter kan, okey. Then buying that bank will buy lah, okey. That's why dia ada buy rate dengan sell rate. The rate will bank buy, tengok belah mana, belah kiri ke belah kanan, okey. Kalau sell, the rate that bank will sell. Then telegraphic transfer, ini kalau kita nak hantar duit ke luar negara lah. Quote on the actual cost of the foreign currency because the fund are remitted immediately by telex or cable. Telegraph transfer ni kita nak send duit, contoh kita ada RM400, kita nak hantar ke Amerika, so dapat $1 je lah kan, sebab $1 RM4. Contoh kita ada RM400, kita nak hantar RM400 dekat anak kita yang belajar dekat Amerika, so anak kita dapat $100 lah, anak kita tak dapat $400, okey. Sebab dia dah kodekan lah, $1 tu RM4. Okey, tu masuk telegraphic transfer. That's why kalau anak minta $400, kau janganlah bagi RM400, kau bagilah RM1,600 kan. Kau bank in lah RM1,600 atau RM1,700. Dia ada kat Western Union. Pernah dengar Western Union? Western Union kan ada perkhidmatan telegraphic transfer, okey. Then on demand rate quote lower than the TT lah, transfer telegraph rate, because the bank take into consideration the interest factor and cost of collection when buying the foreign currency. On demand rate maksudnya dia markup, dia ada markup di situ as interest, okey. Contohnya kalau $1, you ada $1 kan, you nak tukar kat ringgit, you tukar kat counter foreign tu, you tak kena dapat RM4. Maybe you dapat RM3.80. Sebab dia take into consideration the interest, interest lah, okey. Kan you ada $1, you ada sekeping $1 kan, you pergi kat forex counter atau money changer, you pergi kat money changer, okey. You ada sekeping $1, you pergi kat money changer, you tak akan dapat RM4, you akan dapat RM3.8 atau RM3.70. Depend lah, kalau pergi kat money changer dekat KLA lagi rendah, okey. That's why nak tukar duit ni cari tempat yang murah, okey. So kalau $1 maybe you boleh dapat, kalau tempat murah you boleh dapat RM3.9, RM3.95.
Kalau tempat yang mahal, $1 you boleh dapat RM3 je, RM3.20. Tu tempat yang mahal. Sebab dia take into consideration the interest. Okay, then we go to slide 27. Factor influencing exchange rate. Apa faktor yang menyebabkan kadar pertukaran tu turun naik? Okay, first balance of payment. Balance of payment ni you tahu kan, BOP. Okay, ni macam kalau export lagi banyak daripada import, bagus. Tapi kalau dia positif, betul tak? Okay, surplus. Okay, kalau import lagi banyak daripada export, dia defisit. Ni macam Amerika lah. Amerika dia banyak export barang daripada dia import. That's why dia punya currency dia tinggi kan. Ni you belajar chapter 2 balance of payment. Okay, kalau you tengok balance of payment tu, kalau positif, export lagi banyak. Maksudnya duit banyak masuk daripada duit keluar. Bila duit banyak masuk kan, export barang keluar, duit masuk tu lah, kita jual barang, duit masuk. Okay, duit banyak masuk, so currency lagi tinggi lah. Macam Amerika, dia banyak export daripada import kan. Dia export gandum, kereta, apa lagi tu jersey Nike kan. Nike daripada Amerika. You tengok jersey bola apa lagi semua, barang ni lah pakaian sukan. Okay, then different inflation rates. Inflasi lagi tinggi, lagi rendah lah kan. Inflasi ni tak bagus lah. Okay, maksudnya purchasing power tu rendah, betul tak? Barang ada, okay, tapi orang tak boleh beli barang, pun akan menyebabkan rates jatuh. Interest rate, ni bank lah. Okay, kalau bank selalu kenakan rate tinggi pun tak boleh. Okay, kan macam bank kenakan pinjaman perumahan, pinjaman peribadi, tak boleh terlalu tinggi. Kalau tinggi, dia akan jatuhkan nilai mata wang. Okay, dan speculation. Speculation ini berita tidak sahih lah. Okay, macam ni lah, esok kerajaan Perikatan Nasional tumbang, contohnya lah. Orang semua speculate kan, esok kerajaan Perikatan Nasional tumbang. Ahli parlimen yang sokong Perikatan Nasional akan lompat parti, akan sokong Pakatan Harapan, contohlah. So hari ni ramai-ramai jual sebab dah tahu esok ringgit jatuh kan. Hari ni ringgit tinggi, bila esok orang speculate kerajaan jatuh, ramai-ramai cepat jual hari ni. So akan menyebabkan mata wang pun berubah. Ni government intervention lah. Ni kalau government control lah, government stop, okay, buy sell the ringgit in the open market. Dan kita tengok ada factor. Okay, then we go to interest rate differential lah. Okay, a country with high interest rate will attract foreign investment and inflow of fund. Okay, apa contoh country with high interest rate? Macam Amerika lah, dolar, UK pound kan, $1 RM4, 1 pound RM5 lebih, kadang-kadang sampai RM6. Okay, so bila country with high interest rate, dia akan belilah. Okay, inflow of fund. Okay, bila dia dia akan beli dia akan attract foreign investment, belilah dolar. Okay, so foreign investment beli dolar, foreign keluarkan duit bayar dekat Amerika. So Amerika punya inflow kan duit masuk kan, cash inflow duit masuk, cash outflow duit keluar. So bila inflow of fund, duit masuk. Okay, maksudnya macam Amerika, dolar dia tinggi kan, interest rate dia tinggi. So macam Malaysia lah, Malaysia as foreign investor akan beli dolar. So orang Malaysia akan keluarkan duit beli dolar. So bagi Amerika dia inflow, tu lah. Bagi Malaysia outflow lah, duit keluar. Bagi Amerika duit masuk. Then the movement of fund into the country will create a large demand for the local currency, thus pushing the price of currency upward. Ni bila saya kata bila banyak orang beli, currency tu pun akan naik. Okay, ni macam emas lah kan, ramai orang beli emas. Okay, harga emas pun akan naik. Okay, so sama juga kalau rakyat Malaysia kan, ramai rakyat Malaysia beli dolar kan, so dolar currency akan upward tu naik. Okay, dan lawan dia opposite lah. Okay, opposite ni kalau jual. Okay, kalau Malaysia jual semua dolar, so dolar dolar currency pun akan jatuh. Okay, okay, then different inflation rates. If a country experience inflation rate is higher than other country, its export will become more expensive and less competitive. Ni contoh inflation rates dia tinggi. Contohlah macam Malaysia kan, inflasi tinggi, dan Malaysia export crude palm oil to India. So dia akan jadi expensive. Maksudnya
Yelah, maksudnya kalau Malaysia inflation rate tinggi, so ringgit jatuh. Bila ringgit jatuh, then Malaysia, at the same time Malaysia export crude palm oil to India. So maksudnya India akan bayar kurang. Faham tak? Sebab India based on dollar. Yelah, dia rupi dia convert kepada dolar, dolar dia convert kepada RM. Okay, contohlah last month $1 RM4 kan. Then tiba-tiba this month $1 RM4.5. So currency kita lagi jatuh. Bila currency kita lagi jatuh, importer atau buyer akan bayar lagi rendah daripada sebelum ni lah. Kalau sebelum ni $1 RM4, India bayar tinggi. Dan bila $1 jatuh RM4.5, currency kita jatuh, so India akan bayar kurang. Okay, so bila dia inflation rate higher, so bila inflation rate higher, currency akan jatuh. Okay, unemployment banyak lah, bukan setakat inflation, unemployment rates. Okay, kadar pengangguran tinggi, inflasi tinggi, apa lagi, BOP, balance of payment kan, import naik, export jatuh. Okay, okay, then import will rise as the price of similar goods from other country is lower than local goods. So ini akan menyebabkan import lebih tinggi. Okay, as price of similar from other country is lower. Ni macam China lah case. Okay, kita banyak bila ringgit jatuh, okay, ringgit jatuh, kita banyak import barang dari negara yang lebih murah kan. Bila ringgit jatuh, contohlah kan, sebelum ni Malaysia import JC Nike daripada Amerika kan. So bila dolar naik, ringgit jatuh, dia lebih expensive. Bila dia lebih expensive, Malaysia tukar daripada import JC Nike daripada made in US, dia import Nike made in China. Sebab China punya harga lagi rendah, betul tak? Kan, China punya JC Nike harga lagi rendah daripada Nike Amerika. Okay, then balance of payment, when a country has overall surplus in balance of payment, the demand for its currency will increase. Okay, ni surplus. Ni kita belajar chapter 2 itu kan. Bila balance of payment surplus, maksudnya export lagi tinggi daripada import, ataupun demand tu akan increase. Maksudnya orang banyak buy daripada sell. Okay, then demand will put an upward pressure on the exchange rate. Ni akan meningkatkan exchange rate, ringgit akan meningkat lah. Bila Malaysia banyak export barang, so ringgit pun akan meningkat. Then a country have a deficit balance of payment will suffer a fall in the value of currency. Deficit balance of payment when import lagi banyak daripada export. Bila import lagi banyak daripada export, duit lagi banyak keluar kan. Duit keluar lagi banyak daripada duit masuk. So itu akan menyebabkan currency akan jatuh. That's why macam Amerika dengan UK, dia banyak export, okay, daripada import. Amerika kan, Amerika, UK, Japan, okay, currency diorang tinggi sebab diorang banyak export daripada import kan. Macam Japan kan, dunia yen dia stable sebab dia banyak export kereta Honda, Yamaha kan, model-model automobiles. Okay, then daripada Japan, Nissan. Okay, then speculation. If currency devalue, speculator will create short position in currency by selling it on both spot and forward market. Okay, speculation ni maksudnya dia speculate. Bila dia tahu currency tu dia devalue, dia tengah devalue, dia buat speculation. Maksudnya ni dia jual kan, ramai-ramai jual. Macam bagi contoh lah, contoh kalau esok investor speculate Amerika nak serang Iraq kan. Bila Amerika serang Iraq, dolar jatuh. So hari ini jual lah. Hari ini ramai-ramai jual dolar sebab dah tahu esok Amerika serang Iraq, dolar akan jatuh. So bila dah tahu esok dolar jatuh, so hari ini sementara dolar tengah naik, tengah stable, so ramai-ramai jual dolar. To speculate. Then selling currency cause the forward rate of the currency to be discount to lower lah. So bila ramai dah jual dolar, so dia dolar akan jadi discount lah, harga akan jadi lebih rendah kan. Kalau hari ini $1 RM4, so hari ini ramai-ramai jual dolar, esok dah jadi $1 RM3.8.
Okay, so dia beli diskaun lah, lagi rendah. The excessive demand for the currency on forward contract cause a rise in price, and the forward value of the currency goes to a premium. Nah, ni lawan diskaun, premium lah. So bila demand tu tinggi, harga dia akan naik lah. Bila banyak orang beli currency tu, harga dia akan meningkat. Bila meningkat, dia akan jadi premium lah. Contoh hari ini $1 RM4. Ramai-ramai beli dolar, esok dia akan jadi RM4.20, RM4.30. So premium tu kita panggil peningkatan lah. Okay, peningkatan harga. Then government intervention, the discount for local currency in the forward market increase heavily. Central bank will buy forward the currency and sell forward ada currency. Ni government intervention ni campur tangan kerajaan lah. Okay, bila tengok currency ringgit, contohlah kalau ringgit Malaysia jatuh je, okay, government dia akan beli sekali banyak. Okay, akan beli. Yelah, bila kita beli ringgit, dia akan naik, betul tak? Dia kalau selalu jual, currency tu akan jatuh. Contoh, ringgit selalu jual, jatuh kan, currency ringgit jatuh. So nak naikkan balik, bank negara kena beli banyak-banyak ringgit untuk dia stable kan ringgit Malaysia. The bank also selling the local currency and buy more foreign currency. Ni contohnya Malaysia jual ringgit. Ni kalau ringgit dah stabil lah, mata wang ringgit dah stabil, Malaysia jual ringgit ya. Ringgit kan local currency, and at the same time dia akan beli foreign currency. Contoh beli dolar, pound sterling, okay, untuk dia jadikan reserve. A stable currency decrease in uncertainty and increase confidence in that currency and attract the flow of foreign investment. So that's why kalau mata wang turun naik dengan cepat, okay, turun naik dengan cepat, dia akan attract investor lah untuk beli dengan jual. So everyday ada je aktiviti jual beli. Okay, everyday ada je aktiviti jual beli tukaran wang asing kan. So kalau currency tu dia stable kan, dia tak bergerak kan, orang tak akan attract, dia tak akan attract investor kan. Contoh currency apa macam Palestin, negara-negara yang ekonomi teruk, macam Palestin, Afghanistan punya currency, dia stable je. Setiap hari currency dia tak berubah. Bila currency tak berubah, dia tak attract investor untuk beli that country punya currency. That's why investor banyak beli dolar, pound sterling, yen kan. Sebab tiga currency ni biasanya everyday dia turun naik dengan cepat. Dia aktif turun naik dengan cepat. That's why investor suka beli currency yang macam ni. Then ada factor yang affect currency itu. First, natural resources. Okay, natural resources ni contoh macam China lah. Okay, China ada sumber kan, sumber jari yang banyak. Contoh pakaian kat China murah sebab dia ada kapas kan, kapas benang daripada China murah. Okay, so bila dia, ataupun Amerika dia ada oil and gas kan, oil and gas, natural resources. Itu pun menyebabkan currency, mempengaruhi currency rates. Dan political stability. Macam sebelum ni kan berlaku pertukaran kerajaan, rampasan kuasa. Macam dulu Thailand berlaku rampasan kuasa kat Thailand kan, demonstrasi penyokong baju merah dengan demonstrasi penyokong baju kuning. So bila political tak stable, Thailand guna apa? Baht. Mata wang baht jatuh. Okay, dan ekonomi stability yang pun sama juga. Ekonomi lagi stable, so currency tu lagi stable lah. Contoh macam now COVID-19 punya krisis, tak ada negara yang ekonomi dia stable. Semua ekonomi uncertainty, kejap turun naik. Okay, so kalau ekonomi tu lagi stable, lagi tinggi lah currency rate dia. Dan psychological lah, ni psycho lah. Ni macam speculation jugalah, psychological. Okay, ni macam psychological ni. Pernah dengar George Soros? Pernah dengar kan? Penyangak mata wang antarabangsa, George Soros. Dia ni akan psycho investor beli banyak-banyak currency tu at the same time, dan jual banyak-banyak currency tu at the same time, supaya dia nak psycho investor untuk mempengaruhi harga nilai pertukaran mata wang tersebut. Okay, so not good lah. Okay, macam George Soros, okay, dia pengaruhi orang beli supaya nak naikkan mata wang tersebut, and then at the same time dia suruh orang jual semua mata wang sebab dia nak jatuhkan nilai mata wang tersebut. Itu psikologi.